Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Hal berkaitan ekonomi begitu dekat dengan rakyat. Apatah selepas 1 tahun kerajaan Malaysia baru ini memerintah, pastinya ekspektasi rakyat kepada kerajaan ini begitu tinggi. Dan janji-janji manifesto adakah boleh ditunaikan selepas 1 tahun ini, dan itulah harapannya bagaimana merakyatkan ekonomi, iaitu terutama kelompok yang tersasar B40, kerana kelompok inilah yang begitu terkesan dengan keadaan ekonomi semasa. Begitu juga keadaan kelompok yang terhimpit antara yang tinggi dan juga rendah, iaitu M40, kelompok kelas pertengahan yang tidak menerima sebarang bantuan kerajaan, tetapi mereka terkesan dengan pelbagai kenaikan dan juga kos sara hidup. Bagaimana juga wawasan kemakmuran bersama yang dibawakan oleh pemerintahan kali ini, yang diangkat oleh Tun baru-baru ini, adakah ia akan benar-benar difahami? Adakah ia akan menjadi polisi utama kerajaan bagaimana melihat isu-isu yang evergreen dalam hal ekonomi seperti subsidi, isu berkaitan dengan bagaimana menjadikan sektor pertanian sebagai sektor yang moden, begitu juga bagaimana dapat kita menghakis bahagian kelompok-kelompok orang tengah dan juga isu monopoli barang keperluan harian. Jadi itulah yang akan saya bincangkan, dan pada hari ini kita dapat temu bual eksklusif bersama Penasihat Ekonomi Perdana Menteri, iaitu Dr. Muhammad Abdul Khalid. Doktor, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Doktor, isu berkaitan yang saya ungkapkan tadi begitu dekat dengan doktor, dan isu ini sudah diungkapkan dalam 6 tahun kajian doktor dalam inequality, dan dalam berada di koridor of power, pastinya berbeza sama sekali. Bagaimana doktor melihat isu-isu berkaitan dengan ekonomi rakyat ini, terutamanya kelompok B40? Apakah quick wins yang perlu diberi perhatian? Okey, terima kasih Haji. Macam tadi Haji cakap, tunjang kita adalah kemakmuran bersama. That's shared prosperity. Bermaksud kita mahu ekonomi kita berkembang yang mampan dan dimanfaatkan oleh semua. Shared prosperity. So what can we do? Yang penting untuk kemakmuran bersama, untuk upward mobility, bermaksudnya anak Haji akan lebih baik pada Haji daripada segi pendapatan, pekerjaan dan pendidikan. Beberapa polisi boleh kita buat. Pertama adalah pendidikan. Pendidikan senang. Dulu kita tahu kebanyakan entry kemasukan kepada sekolah-sekolah asrama penuh, sekolah-sekolah MRSM, 60% kepada golongan B40, selebihnya M40 dan T20. Kita percaya ini bukan benda yang mudah. Bukan hanya mudah, tak patut. Keutamaan harus diberikan kepada orang susah, budak-budak yang pandai tapi daripada golongan susah. So melalui tahun ini, lebih kurang 90% daripada kemasukan ke MRSM kita beri kepada golongan B40. Dah dilaksanakan. New entrance going to be 90% golongan B40. Pendidikan ini penting. Yang itu pertama. Dengan kedua, kita nak budak-budak dekat, saya cerita MRSM dulu. Untuk budak-budak MRSM, kita nak mahu mereka menjadi budak-budak Malaysia, terutamanya budak-budak Melayu, yang mampu berdaya saing dengan budak-budak di serata dunia. Bermaksud kita kena measure mereka dengan international exam. Kita sekarang melihat pada masa hadapan, kita mahu kalau boleh ke semua budak-budak di MRSM ambil pendidikan international, global, IB ataupun ICGSE. Kita mahu mereka yang terbaik lawan dengan yang terbaik. Itu untuk MRSM. Itu senang buat. At least untuk P40 kita dah buat dah. Untuk IB dengan ICGSE kita akan mulakan. Untuk semua MRSM. Tapi isu pokoknya, kalau kita mahu negara ni dimanfaatkan semua, ekonomi kita berpacukan produktiviti yang memainkan peranan supaya you pun kena jadi good human capital, pekerjaan yang bagus. Tapi ini bergantung kepada budak-budak yang healthy. Budak-budak mesti sihat. Kita tahu budak-budak kita tak sihat. Dua isu. Satu gemuk, tak sihat. Satu kurus, tak tinggi. So mulai tahun hadapan, Perdana Menteri telah membuat kenyataan di Invest Malaysia Forum, dan sekarang ini Timbalan Perdana Menteri mengetuai pasukan untuk memastikan bermula tahun hadapan setiap pelajar di sekolah rendah akan mendapat satu makanan yang berkhasiat dan percuma. So starting next year, semua budak-budak kita di sekolah rendah dapat makanan percuma. Ini penting. Ini dapat menyelesaikan beberapa masalah.
Satu, mengenai isu kesihatan. Ini penting. Kalau budak-budak tak sihat masa kecil, mereka tak akan jadi pekerjaan yang baik pada masa akan depan. Dan dia juga kos kesihatan kita. Satu. Nombor dua, kita mahu juga untuk sponsor ni lebih kurang 10,000 sekolah. Kita tak mahu pembekal tu dapat kat seorang. Monopoli kita tak mahu. Kita nak community tu yang manfaat. Kalau sekolah dekat tak tahu kat Kuala Nerang ke, empowered the community. Community surrounding yang supply buah, yang supply sayur, yang supply telur, for instance. So ini akan juga menjana pendapatan kepada golongan community di situ. Dan kita juga mahu, then the question is macam mana untuk conform the standard. Role PIBG itu penting. Jadi ibu bapa akan lebih memberi pekanan kepada pendidikan anak-anak. So education matters. Kita buat untuk golongan lebih B40 kita bagi makanan, kita nak mereka exam yang bagus. Tapi ini tak cukup. Kita tak mahu juga mereka yang tak di sekolah ketinggalan. Tahun ini kita juga kita ada banyak isu undocumented children di Sabah Sarawak. Tahun ini undocumented children, sebelum ini tak boleh masuk sekolah, tak boleh masuk sekolah. Tak ada dokumen. Tak ada dokumen. Tahun ini semua boleh masuk. Undocumented children semua kena masuk sekolah kebangsaan. Ini penting. So education bagi kita adalah amat penting. So itu boleh menaikkan golongan B40. Kurikulum kita pun akan kuatkan. Itu nombor satu. Nombor dua, education, pendidikan saja tak cukup. Kita perlukan pertumbuhan ekonomi dan infrastruktur. Kita sekarang infrastruktur, kita nak spend duit untuk 5G. Kita nak fiber satu Malaysia. Kita nak fiber. Bagi kita 5G ini, data ni adalah sama penting dengan air, udara dan sebagainya. Ia menjadi satu hak, menjadi satu rights untuk rakyat menikmati. Tak boleh kita nak spend 5G untuk orang KL ke, untuk orang Penang ke, untuk orang tak boleh. Kita nak fiberize the whole nation. So tidak ada pada masa akan depan ada digital divide. Anak orang senang boleh internet semua, orang susah tak dapat. So kita tak mau macam tu. So infra pun penting. Dan lagi satu yang penting adalah economic growth lah. Tentang makanan tambahan yang berkhasiat itu, saya rasa satu polisi yang menarik yang akan dilaksanakan oleh kerajaan pada tahun depan. Tetapi bagaimana side effect yang akan berlaku? Kerana kita tahu juga sekolah ni dia ada satu polisi. Mereka yang akan memberikan perkhidmatan pembekalan makanan terutamanya kepada pihak kantin, pihak asrama dan sebagainya, sudah ada sistem. Dan mereka ini sebahagian daripada SME ataupun usahawan-usahawan Bumiputera yang bergantung harap kepada kontrak-kontrak pembekalan makanan kepada pihak kerajaan. Jadi bagaimana Dr. Mohamad melihat kerajaan perlu address juga kelompok ini? Mestilah supply chain tu penting. Kita mahu supply chain yang membangunkan komuniti. Perbezaan dia, dulu pelajar kena bayar. Sekarang kat kantin. Sekarang budak-budak tak payah bayar. Kita tak apa, sekarang memang kerajaan tolong daripada kerajaan dahulu pun dengan kerajaan sekarang. Kalau budak usia kita bagi bantuan rancangan makanan tambahan. Susu tambahan. Kita tak apa senang. Kerana kalau budak susah dia makan nasi, orang senang makan nasi. Daripada kecil dan melihat ada segregation. Kita tak mau. Kita mahu semua makan sama. Makan yang sama. Jadi ini penting. Isu budak yang miskin, bukan hanya budak miskin yang tak sihat. Kita tengok isu bantut. Daerah yang paling banyak pendapatan Petaling Jaya dan Putrajaya di Malaysia, Putrajaya stunting pun tinggi. Jadi kita bagi tak apa, semua budak-budak makan sekali. Okey. Dari hal berkaitan dengan memberi pendidikan yang terbaik itu, dan pastinya kelompok-kelompok B40 itu akan mendapat keutamaan. Dari pemerhatian doktor, adakah pelaksanaan ini akan mendapat return ataupun pulangan dalam masa 5 tahun akan datang? Selepas mereka melanjutkan pelajaran ke universiti, selepas 4 tahun, 5 tahun mereka mendapatkan degree, barulah mereka akan pulang ke negara kita. Jadi sementara kita menunggu hasil itu, yang ada sekarang ni bagaimana? Yang akan keluar ratusan ribu daripada institusi pengajian tinggi kita yang tidak merasai polisi-polisi terbaru kerajaan ni. Bagaimana doktor melihat ia juga perlu diadres, perlu juga diberi perhatian? Setuju Haji. Pertama saya nak bagi yang bantuan makanan ya. Immediately community should benefit untuk supply chain. Kedua, mak bapak tak payah buat keluar duit untuk bagi budak pergi sekolah. Kalau seorang RM1 ada 4 anak dah RM4 sehari. Kali 20 hari dah RM80 sebulan. So saving untuk parents. Tetapi ini impact dia lambat lagi. Tapi penting kita kena start sekarang. Penting.
Tapi apa akan jadi untuk yang mereka yang dah keluar graduan, bawa Uber, bawa jual nasi lemak macam dulu kita sembang. Pertumbuhan ekonomi ni penting. Ya, tahun lepas pertumbuhan ekonomi yang menjadi pendapat pekerjaan. Tahun lepas ekonomi kita tak berkembang. Memang itu sudah dijangka. Kita buat banyak reform, banyak projek kita stop. Kita tak boleh lari laju. Tahun ini banyak benda telah tahun lepas banyak benda yang telah kita cuba selesaikan. Ekonomi short term dan masa jangka panjang akan lebih baik berbanding tahun lepas. Saya bagi tahu pasal Barakah Haji. Pertama, banyak projek yang kita stop. First cabinet meeting, lebih kurang 121 projek kita stop. Sebab banyak projek-projek ini diberikan sebelum pilihan raya. Banyak direct. Goodies direct. Tender. 2 minggu sebelum pun bagi. Kita tengok balik semua 121 projek kita bagi. Bila kontrak dah sign, susah tak boleh nak cancel. Kita kena respect kontrak lah. So bila discuss, kata kalau boleh potong. Ada yang boleh potong 15%, ada boleh potong 10%, ada boleh potong 5%, ada kata saya tak boleh potong. So kita potong 1% pun tak apa. Kena potong. So sudah potong. Ni kontrak ni 121 lebih kurang 12 hingga 14 bilion. Projek ni kita dah approve balik dah untuk dilaksanakan. Sebelum ni kita stop, so kita tak nampak ada economic activity. Sekarang ni dah mulakan bulan lepas, 2 bulan sudah sign balik. Kita akan nampak sekarang ni. Itu satu. Ekonomi akan mula rancak. Itu satu. Kedua, projek-projek mega. Terutamanya ECRL. ECRL dulu 66 bilion, kita potong, sekarang jadi 44 bilion. Itu pun satu kontrak. Kalau kita tak continue, kita stop, kita kena bayar 20 bilion, 1 meter track pun tak dapat. Bayar pembahasan saja. Bayar pembahasan. So kita nak improve the project, and again, ni kontrak yang kita dah sign. So kita dapat 44 bilion dan projek ni telah bermula. Immediate. Hari Tun sign dekat China tu, kita lift, the next day kita lift suspension order. So sekarang kalau dekat Pantai Timur dah mula projek ECRL. Ni boleh nampak economic activity 44. Kerajaan China juga untuk memastikan projek ini berdaya maju, ada banyak investment di East Coast utamanya, pihak Chinese investment minimum akan invest 10 bilion di daerah sana. 10 bilion dalam masa 5 tahun. Kita akan nampak economic activity. Dan yang penting juga, tadi ada 3 benda yang akan menjana ekonomi. 4 benda. Benda keempat ni juga penting. Refund income tax dan refund GST. Kita hutang rakyat Malaysia dan syarikat Malaysia 37 bilion. Refund income tax atau refund GST 37. Kita dah bayar lebih kurang 7 bilion, 8 bilion kita dah bayar. Sebelum Oktober, kita akan selesaikan kesemuanya. So, 37 bilion dalam poket syarikat ataupun individu rakyat di Malaysia. Ini akan menjadi rolling ekonomi. So, dalam masa jangka pendek, ekonomi kita akan elok. Ni dari segi projek. Kita tengok juga, ada juga investment luar negara. Tahun lepas kita tak ubah elok. Tahun ni, suku pertama tahun ini, MIDA keluarkan number foreign direct investment, pelaburan yang ke dalam yang sudah kita approve investment naik 127%. Suku pertama tahun ini berbanding dengan suku pertama tahun lepas. Itu kita nampak ada confidence sudah balik. So short term, of course ada strategi long term. Short term kita akan nampak ada economic activity akan bertambah rancak. Berkaitan dengan kos sara hidup, ini menjadi tekanan yang berterusan, bukan perkara baru, bukan zaman kerajaan baru ini, tetapi sebelum-sebelum ini juga berbagai solusinya antara BRIM dan berbagai bantuan sara hidup dalam era Malaysia Baru dan sebagainya. Tetapi untuk empower masyarakat mempunyai duit poket yang lebih, Dr. Mat, bagaimana ini dapat dilakukan? Kerana ramai beranggapan kos sara hidup tak boleh dielakkan. Barang akan sentiasa naik, walaupun tol tak naik ke, minyak tak naik, barang akan naik, tetap naik, nak turun susah. Tetapi pendapatan kita yang ada masalah dan dilaporkan oleh pihak BNM bahawa betul sejak berapa lama pendapatan ataupun kadar upah kita tidak berubah kepada para graduan kita, dan itu menjadi punca mereka susah untuk keluar daripada kelompok garis ataupun keselesaan apabila setiap bulan mendapat gaji dan sebagainya. Bagaimana Dr. Mat melihat isu ini? Ya, ia macam bread and butter, tetapi dalam masa yang sama, jika itu dapat diselesaikan dalam masa pertengahan, para graduan kita, para pekerja kita mendapat upah yang substantif, dan akhirnya mereka akan berbelanja kepada perniagaan dan ekonomi akan rancak. Betul. Kalau kita tengok
isu kos sara hidup dia bergantung kait dengan pendapatan kita. Ya. Kos sara hidup kalau saya ada RM1, 7 kupang lebih kurang akan dibelanjakan pada 3 benda. Makanan, pengangkutan, campur tol segala, tol nenek semua tu, minyak semua dengan rumah. 3 benda, 7 kupang dah habis. Kita ambil tol. Pengangkutan, tol boleh dikurangkan. Boleh dikurangkan. Sekarang ni cadangan yang sekarang diberikan kepada Kementerian Kewangan adalah untuk melihat ambil alih tol di Kuala Lumpur. Kami tak berapa setuju sangat. Saya pendapat peribadi saya tidak berapa setuju. Kenapa hanya orang di Kuala Lumpur manfaat? Orang Kedah tak dapat apa, orang Perak tak dapat apa, orang Johor tak dapat apa, orang Melaka tak dapat apa. Ya, betul. Tak adil. Kita nak tengok bagaimana lebih menyeluruh. Semua dapat, bukan hanya orang holistik. Kuala Lumpur. Pasal orang Kuala Lumpur dapat. Orang Kuala Nerang tak dapat apa. Mungkin kos terlampau tinggi untuk mengambil alih Plus Highway? Ada mekanisme yang kita sekarang kaji. Proposal yang pertama adalah untuk ambil alih untuk di Kuala Lumpur. Kita kata tunggu start dulu. Kita nak lihat keseluruhan. Ada cadangan yang diberikan. Kementerian Kejaraya sedang melihat bersama kita. Mungkin kita tengah finalize, fine tune sikit supaya konsep dia harus adil dan manfaat kepada semua, bukan hanya kepada golongan Kuala Lumpur. Tu tol nombor 1. Nombor 2, on petrol subsidi. Sekarang petrol subsidi semua orang dapatlah, harga rendah sikit, semua dapat. Sebelum ni adalah bersasar. Kerajaan dulu bersasar, bagus, kita setuju bersasar. Sekarang kita nak continue bersasar. Mekanisme dia beza sikit. Sebelum ni ada cadangan Kementerian Kewangan nak menggunakan kad untuk. Kami tak apa, pandangan berani tak apa setuju pakai kad. Pasal kita kena asingkan. Orang senang bayar petrol, orang tak tahu, orang susah, orang tahu, dia orang susah pasal pakai kad. Stigma kita tak mahu. Kedai pun tak suka pasal transaction. So cadangan yang kita kemukakan adalah market price. Banyak petrol semua market price, semua tak kisah. Tetapi golongan bawahan, golongan yang susah, kita akan gunakan mekanisme bantuan sara hidup. Kita dah tahu siapa bang. Dah ada database-nya. Bantuan sara hidup kita dah bagi dah. Tiap-tiap kuartal kita bagi. Kita bagi, tambah lagi satu line bantuan petrol. Dia dapat cash. Untuk dia pakai untuk petrol ke, dia nak pakai untuk anak dia ke. Terpulang pada dia. Terpulang pada dia. Kalau dia tak pakai petrol, dia naik public transport lagi bagus. Kedai pun senang, kita monitor pun senang, rakyat pun senang. Nak buat cost cut ni mahal. Banyak pun dekat dalam poket. Ya, macam-macam cut. So petrol subsidi kita akan rationalize hanya bagi kepada golongan tertentu. Itu dapat mengurangkan sedikit kos sara hidup rakyat. Campur dengan bantuan sekolah nanti untuk breakfast dapat mengurangkan sikit. Kita cuba tengah finalize. Memang ada slow sikitlah untuk memberi keputusan yang mutlak. Tetapi saya rasa it's okay. Kita tak nak lepas ini buat U-turn. It's okay, kita sit down, debate balik sekali lagi cadangan-cadangan ini supaya kita dapat. Tapi Perdana Menteri ada mengungkapkan bahawa agak sukar pada ketika ini untuk kerajaan mengambil alih konsesi tol. Dengan kos yang terpaksa dibayar oleh pihak kerajaan berbilion ringgit. Betul. Hampir 30 bilion ke 40 bilion. Betul. Jadi apa mekanisme short term untuk menghadapi ini? Rakyat menunggu ini kerana ini sebahagian daripada buku harapan dijanjikan oleh pihak kerajaan apabila menang pilihan raya 9 Mei 2018. Jadi ada tak orang kata pun Dr. Mat dan juga pihak kerajaan melihat window-window tertentu untuk hal isu tol? Kalau isu nak tol nak bagi free memang sukar. Benda percuma, sepatutnya benda percuma ni tak bagus. Kena bagi charge sikit. Dalam hidup benda percuma kita tak hargai. Kita tak hargai, tak appreciate. Tak appreciate. Tapi ada mekanisme untuk mengurangkan tol. Ada mekanisme kita sekarang mengkaji. Tapi untuk mengurangkan tu hanya di Kuala Lumpur kita tak boleh setuju. Sekarang kita nak melihat bagaimana untuk keseluruhan. InsyaAllah kita dapat selesaikan sains. Apa sebenarnya kemakmuran bersama? Kemakmuran bersama bermaksud ekonomi kita dikongsi bersama. Ada upward mobility. Kalau budak tu mau dia petani ke, dia boleh hidup lebih tinggi pada itu. Sebelum ni kita memang mencapai. Tapi sekarang golongan sekarang tidak lagi kita kerana kita lebih menekankan kepada hanya contohnya pendidikan. Budak-budak yang dapat good grades, budak-budak kota, budak orang kaya. Itu tak patut. Jadi kita sudah tukar ini. Kita tukar education macam tadi saya cerita matters, kita hendak beri lebih kepada golongan B40. Cukai pun penting. Sebelum ni banyak orang kaya tak apa banyak cukai.
So Tax Reform Committee yang diketuai oleh bekas ketua pengarah income tax sekarang melihat kepada sistem pencukaian reform. Beberapa benda kita dah buat. Macam orang kaya yang dapat income kat Malaysia letak duit luar negeri. Kita dah minta balik dah. Banyak telah kita hantar surat, banyak balik. Banyak dah banyak balik. Lari cukai. Lari cukai. Kita hantar surat kepada semua. Ya. Banyak dah banyak balik. Kita bagi sepatutnya hujung bulan Jun kita selesai, tapi banyak minta delay sampai September, kita tahu okey. Lepas September tak banyak, kita cukai 300% denda. So cukai selalu ni kita banyak. SST pun kita banyak. Betul. Orang senang tak berapa banyak sangat. So banyak balik. Kita bukan mahu menekankan pada orang kaya. Kita mahu cukai yang adil. So sistem pencukaian ini penting. Tapi yang penting untuk kemakmuran bersama adalah institusi kerajaan atau institusi negara harus bersikap lebih adil, boleh independen dan harus work. It has to work. Saya bagi contoh, negara tak akan maju kalau institusi dia gagal. Economic growth doesn't matter. Kalau dia tak merakyatkan ekonomi rakyat ataupun dia tidak sustain. Contoh dia untuk kontrak, sebelum ni kita bagi kat menteri dia tulis sila lihat, sila beri pandangan, saya sokong. Sekarang surat sokongan tak boleh dikeluarkan. Tak boleh dikeluarkan lagi. So kementerian mempunyai hak untuk membuat pandangan, keputusan. Tender pun menteri tak boleh duduk, setiausaha politik tak boleh duduk. So more independent. Kita nampak ni benda kecil Haji, tapi impact dia besar. Saya bagi contoh. Lawyer memang beritahu bulan sudah 20 ada tender untuk supply baju. Supply baju. Dapat memang kaya. Sebelum ni tender briefing 12 company, 15 company mai. Itu nampak satu company dia dapat lagi semua for sure. Confirm dah. The last tender 120 company mai. Wow. So company tahu dia semua ada peluang. Kini kita nak bersama. Education ada peluang untuk semua, untuk business pun semua ada peluang. Tu simple saja. Corruption, this important in dalam masa jangka panjang. Corruption, jenis surat tak boleh buat keluar, menteri daripada menteri sehingga bawah kena declare, lepas ni ahli parlimen pun kena declare. Tapi ini tak cukup. Institusi untuk kerajaan ini tak cukup. Kita nak yang komponen yang lain. Agensi di bawah kementerian ataupun government link companies. Ini penting. Dia big dalam market. Hanya orang yang berkelayakan, mempunyai nilai integriti yang tinggi yang dilantik supaya boleh memikul amanah. Ini institusi ini penting. Kalau kita tahu, kalau kita nak pergi court adil, mahkamah adil dengan kita, institusi untuk rakyat, dia akan kemakmuran bersama akan lebih senang.